Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram, kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Syazza bin Rosli. Umur saya 21 tahun. Hari ini saya nak kongsikan dekat anda semua yang menonton video ni kisah seram yang berlaku pada diri saya sendiri. Cerita ni bermula Cerita ni terjadi masa saya menuntut di sebuah kolej di Melaka. Masa tu saya dengan rakan-rakan di asrama. Masa tu kalau tak silap saya dalam awal-awal SEM lah. Biasalah budak-budak kan, baru-baru masuk kolej, bebas daripada keluarga, nak cuba benda-benda yang baru. Masa tu adalah seorang kawan ni dekat asrama yang saya duduk tu. Apa kata jom kita keluar, naik motor saja, keluar jalan-jalan, cari angin, ambil angin kan. Masa tu adalah beberapa orang yang tak setuju sebenarnya, sebab idea kawan saya tu datang pukul 12.30 malam sebenarnya. So bila dia dah bagi idea macam tu, ramai yang tak setuju. Tapi atas desakan dia kata bosan lah duduk dekat hostel kan, benda semua. Dia kata jom kita keluar. Lepas kita orang keluar tu, kita orang pun pergilah. Lepas tu masa kita orang tengah atas jalan tu, kawan saya yang kepala ni, dia cakap, jom kita jalan ikut bulan. Apa yang dimaksud kat situ, kita tengok je, kita jalan tu, kita tengok je bulan tu. Kalau bulan tu ke kiri, kita pun ke kiri. Kalau bulan tu ke kanan, kita pun ke kanan. Maksudnya macam tu lah. Lepas tu adalah sampai satu tahap, masa tu saya ingat, yang saya perasan lah, masa tu kita orang dah lalu airport dekat Melaka tu. Kita orang pun ke kiri masa tu. Masa kita orang ke kiri tu, tiba-tiba masa kita dah masuk jalan tu, tiba-tiba jalan tu mati tau. Jalan tu rupanya jalan mati. Jalan tu tak ada orang lalu sebenarnya. Tiba-tiba jalan tu, kita orang masuk ke kiri, and then jalan tu dia U-turn. Maksudnya tak ada jalan lagi untuk ke depan lah. Maksudnya jalan tu terus, masa kita masuk, kita pun U-turn, kena U-turn kat situ kan. So kita pun U-turn. Masa kita U-turn tu, salah seorang kawan saya ni, dia perasan ada satu pokok betik dekat belah kiri. Lepas kita orang U-turn tu, dia perasan ada satu pokok betik. Dia pun berhenti dekat pokok betik tu. Betul-betul dia berhenti dekat dengan pokok betik tu lah. Lepas tu kita pun berhenti. Cakap, kenapa? Dia cakap, cuba kau tengok pokok betik tu. Dekat pokok betik tu ada tiga tali yang dia ikat dekat pokok betik tu, dan 3 tali tu arah hutan sana tau. Kita pun tak tahu kenapa benda tu diikat macam tu kan. Seolah-olah macam kain kapan yang dipotong jadikan tali dan diikat dekat pokok betik tu. Dan kita pun tak tahu dia diikat untuk apa sebenarnya. Dia ke arah dalam sana lah. Lepas tu kita macam, mungkin orang tu nak tegakkan pokok betik ke apa kan, mungkin pokok betik tu condong ke apa. Lepas tu adalah salah seorang kawan saya lagi lihat seberang sana, yang tempat kita orang masuk mula-mula tu dan kita orang kena U-turn tu, betul-betul berhadapan dengan pokok betik tu. Seberang sana ada satu tebing, dan atas tebing tu ada kubur. Ada 3 biji kubur. Yang kubur tu memang sangat-sangat bersih, macam kubur baru. Kubur yang macam orang baru lepas meninggal. Lepas daripada kawan saya perasan tu, kita pun cakap, tak apa, jom kita gerak. Cakap kan, jom kita balik. Kita pun balik. Rupanya masa kita balik tu, kita orang tengok dekat atas, bulan tu memang tak ada. Bulan tu dah tak ada. Maksudnya bulan tu memang selama kita orang jalan ikut bulan tu lama-lama kita orang dah sampai kat tempat tu, bulan tu dah tak ada. Lepas semua tu dah, malam tu dah berakhir. Malam esoknya tu, 3 orang daripada geng yang keluar semalam tu kena kacau. 3 orang. Salah seorangnya adalah saya lah. Kawan saya tu, dia duduk 2 orang dalam satu bilik yang kita orang duduk tu, dia duduk berdua. Dan kebetulan hari tu kawan saya, housemate saya yang seorang yang duduk dalam bilik tu, dia balik. So tinggallah seorang je dalam bilik tu.
malam tu dia tidur. Bila malam tu dia tidur dekat belah atas. So bila dia tidur kat belah atas tu, dia pun masa dia tidur dia cakap, aku ada dengar orang tidur dekat bawah ni. Dia dengar macam ada orang bernafas dekat bawah tu, macam ada, seolah-olah macam ada orang tidur dekat situ kan. Dia punya roommate tu balik, so mustahil lah ada orang tidur dekat situ sebab bilik pun berkunci. Tu mustahil untuk housemate lain masuk dekat dalam bilik untuk tidur kat situ kan. Itu yang pertama. Lepas tu saya sendiri, yang kedua, masa tu saya nak basuh baju. Masa saya nak basuh baju tu, saya masuklah ke bilik air. Bila saya masuk ke bilik air tu, kebetulan masa tu saya masuk ke bilik air tu, saya tak ada sabun. Saya pun keluar masa keluar nak ambil sabun tu, lalu dekat pintu tu saya macam bau something yang saya tak ada sabun, tapi kenapa bau wangi. Dan bau yang saya bau tu bukanlah bau sabun ke, bukan bau-bau yang saya pernah bau lah. Tapi saya kenal bau tu. Bau tu seolah-olah bau macam bau kalau kita dah mandikan mayat. Seolah-olah bau tu, bau-bau wangi macam bau kapur barus, bau air mawar, bau-bau yang macam tu lah. Dan bau tu makin lama makin kuat. Saya pun macam tercengang sekejap dekat pintu tu, kenapa bau macam ni kan. Saya pun panggil lah kawan saya yang seorang yang ikut saya pergi, yang ikut kita orang keluar masa tu lah. Kau bau tak apa aku bau? Aku bau. Kau bau apa? Tak, aku bau macam kapur barus, bau air mawar macam tu lah, dia kata dia bau. Okey, tak apa, relax, tak payah tegur apa kan, tak payah cakap apa-apa, cakap kan. Itulah yang saya alami. Dan kawan saya seorang ni yang agak dia punya kena kacau tu agak teruk jugalah. Masa tu malam yang sama, dalam dekat-dekat 3 pagi, dia tengah main Mobile Legend dekat atas katil dia. Katil dia tu dah berdeka berhadapan dengan pintu. Dan masa dia tengah main tu, tiba-tiba masa dia tengah main tu, dia bunyi pintu terbuka. Bunyi ada orang pulas tombol pintu tu dan buka, slow je. Buka, lepas tu rapat ke dinding. Dalam 2-3 saat macam tu dia cakap, pintu tu tutup balik. Seolah-olah ada orang yang tutup, padahal benda tu tak ada orang pun sebenarnya. Pintu tu tutup balik, selak dengan cantik lah, macam orang tutup kan. Lepas tu kita orang pun, 3 orang yang kena kacau tu pun, kita orang masa pergi kelas tu, kita orang ada jumpa lah, cakap lepas ni aku rasa dah tak payah kot buat benda-benda macam ni kan. Sebab ya, kita tak ditakdirkan untuk nampak benda tu, tapi kita cari, betul tak? Walaupun kita masa tu plan je lah, kita plan nak jalan ikut bulan apa benda semua kan. Dan kita terserempak dengan benda-benda macam tu, dan benda tu kita kena tegur kan. Kesimpulan yang saya boleh katakan kat sini, boleh kita nak keluar malam-malam ke nak sekadar nak ambil angin tu tak ada masalah bagi saya lah. Tapi niat kita tu yang penting lah. Niat kita tu jangan, kalau kita nampak sesuatu yang kita rasa bukan di luar jangkaan kita, maksudnya benda tu bukan yang kita boleh fikir, bukan yang kita boleh paksa nampak dengan mata kasar kita, kalau boleh kita jangan paksa dan jangan niat untuk nampak benda tu. Sebab once kita dah nampak, mungkin Allah takdirkan hijab kita tak terbuka ni, mungkin kita tak mampu ke. Kalau kita nampak, mungkin kita tak mampu nak hadap benda tu kan. Pada saya itulah, itu je yang saya boleh kongsikan. So untuk anda semua, jangan lupa jaga diri.